Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Al-Jathiyah. Yang sebelum ini semalam sampai ayat yang ke-20, iaitu Allah memperingatkan kepada hamba-Nya tentang peri pentingnya Al-Quran, yakni tanpa merujukkan kepada Al-Quran maka mereka akan berada di dalam kesesatan. Hanya Al-Quran sahaja yang boleh memberi penerangan kepada hati. Nampak, hati yang nampak, hati yang nampak. Bila hati yang nampak dengan apa sahaja arahan Allah, apa sahaja larangan Allah, nampak apa? Nampak berkenaan dengan sama ada sebagai satu petunjuk untuk kehidupan seharian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haza basairu linnasi. Hanya manusia Al-Quran saja sebagai penerangan hati, hati yang nampak, hati yang nampak jelas untuk semua manusia, dan nampak jelas iaitu sebagai petunjuk untuk di dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian untuk pergi ke hari akhirat. Petunjuk sama ada jalan betul ke, jalan tak betul ke, siratal, jalan yang lurus ataupun jalan yang tidak lurus, maka kita pilih. Bila kita pilih jalan yang lurus, maka ketika itulah baru ada warahmatun liqaumi yuqinun, sebagai satu rahmat kepada orang yang berkeyakinan, berkeyakinan dengan arahan Allah dalam Al-Qurannya, yakni Allah akan bagi rahmat atas dunia. Rahmat dunia ialah rahmat kebaikan agama lah, jalan-jalan yang lurus. Dan rahmat di hari akhirat ialah Allah akan bagi syurga. Bila bincang bab hari akhirat, rahmat Allah di hari akhirat ialah syurga. Pasal rahmat dunia, yang ni kebaikan-kebaikan dunia, maka berlebih ke hari akhirat bertukar menjadi balasan syurga. Ini kita baca ayat Quran, baca bab-bab dunia dipanggil rahmat kebaikan agama. Bila pergi ke hari akhirat, rahmat di sana ialah rahmat Allah akan bagikan dengan syurga dia. Jadi ini untuk golongan orang yang selalu berdampingan dengan Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, Allah akan bagi perkara-perkara ini. Tetapi golongan yang tidak mendalami Al-Quran, mengambil sambil lewa dengan Al-Quran, ala kadar dengan Al-Quran, yakni tidak memahami apa yang Allah turunkan Al-Quran, tidak berfikir dengan Al-Quran, golongan-golongan ini fikiran mereka tidak ada keyakinan dengan hari akhirat. Jadi mereka rasa mereka kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Pasal keyakinan kepada hari akhirat, tidak membuat persiapan pada hari akhirat. Pasal mereka ala kadar dengan hari akhirat. Mereka memberi tumpuan dengan dunia dengan merasakan bila mereka dah selesa di dunia, menikmati kekayaan yang Allah anugerahkan, mereka merasakan itu hasil mereka usaha sendiri. Mereka mendapat kebahagiaan keluarga ataupun kesihatan yang baik, mereka mengatakan Allah suka dengan mereka, patut Allah bagi kebahagiaan di atas dunia. Itu hujah-hujah mereka. Sedangkan mereka tak faham kehidupan di dunia ialah dari segi ujian. Dari segi ujian Allah, sama ada dia bahagia dunia ke, derita dunia ke, tidak boleh menjadi kayu ukur kebahagiaan dunia ataupun derita dunia. Kita tak boleh menjadikan suatu hujah Allah redha, Allah suka dengan kita. Tak boleh. Pasal ini hanya ujian Allah. Bahagia ke, hebat dunia ke, kalau mereka tak bersyukur, mereka dengan kemurkaan Allah. Begitu juga dengan Allah uji dengan derita ke, susah atas dunia ke, itu pun tak boleh mengatakan Allah suka dengan dia. Itu juga ujian Allah. Kalau mereka sabar,
Mereka berdoa dengan Allah, Allah akan redha dengan keadaan-keadaan mereka itu. Kayu ukur, susah ke, senang ke, derita ke, bahagia ke, ialah di hari akhirat. Di hari akhirat baru menjadi kayu ukur. Maka di sini golongan-golongan yang menjauhi Al-Quran, ayat yang dituju teguran untuk golongan-golongan ini, ayat yang ke-21. Am hasiballazina jatarahu sayyiat. Patutkah orang-orang yang membuat perkara-perkara kejahatan, membuat perkara-perkara kejahatan lantaran mereka menjauhi Al-Quran, lantaran mereka tidak beramal dengan Al-Quran. Maka buatlah apa-apa saja yang mungkin bercanggah dengan arahan Allah, maka mereka buat kejahatan. Allah tegur dia ni, patutkah mereka orang-orang yang macam ini tidak nak ikut arahan Allah ini, an naj'alahum, bahwasanya mereka menjadikan mereka itu kallazina amanu amilus solihat, sama dengan orang yang membuat kebaikan hasil daripada mereka ikut arahan Allah. Allah tegur, patutkah hamba manusia ni, patutkah hamba-Ku di dunia ini mereka membuat kejahatan, tapi dapat kebahagiaan, sama dengan mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman ialah ikut arahan Allah, amal soleh seperti amal Nabi. Adakah sama mereka mengatakan nak mereka hebat, yang beramal soleh ini susah. Bila jadi macam tu, mereka bangga, mereka mengatakan Allah suka dengan mereka pasal kebahagiaan dunia yang mereka dapat. Jadi Allah tanya dia, patutkah orang ni? Patutkah orang ni? Dia kata sama, dia buat jahat sama dengan orang buat baik. Itu pemikiran dia. Pasal dalil dia kejayaan dunia sebagai dalil dia, bukan kejayaan di akhirat. Itu maksud dia. Maka sawa'am mahyahum, sama kehidupan mereka, wa mamatuhum sa'ama yahkumun, dan kematian mereka amat buruk seperti kalau mereka yang berpikiran yang sedemikian. Itu mana teguran. Jangan kita rasa bila kita tak mengaji Al-Quran dan terlanjur kita buat perkara-perkara kejahatan, jangan sama hukuman dia kita rasa sama dengan di hari akhirat nanti. Orang beriman dan beramal soleh yang selalu dengan Al-Quran, mereka mengatakan sama, jadi Allah cerita tak sama. Pasal mereka itu ikut arahan aku buat dia, aku bagi akal dengan dia, aku bagi Al-Quran dia taat dengan aku. Bila taat dengan aku, maka aku akan tambahkan rahmat di hari akhirat, yang aku bagikan syurga dia. Aku akan putus nanti hanya orang yang beramal soleh saja, orang yang aku redha. Walaupun di dunia dia tak dapat apa yang jahat tadi, dapat kebahagiaan, tapi itu hanya ujian semata-mata. Itu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22, Allah ceritakan dengan dalil kehebatan, kekuatan dia. Dalil Allah memperkenalkan diri dia, dalil akli dan juga ayat ancaman akhirat. Dalil akli untuk Allah sengaja uji mereka atas dunia dengan sebab hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha bijaksana, jadi Allah uji nak tengok sejauh mana manusia bersyukur dengan anugerah Allah pada dia atas muka bumi, dan mereka bersyukur, tanda bersyukur mereka kembali pada Al-Quran dengan mengingati hari akhirat. Adakah golongan ini macam itu? Wa khalaqallahu samawati wal arda, dan ingatlah Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Tidak ada orang lain yang mampu menciptakan langit dan bumi. Maka bila haqq, dengan cara yang sungguh layak dan berkesan dengan dan kebenaran perkara-perkara itu yang Allah itu berkuasa, itulah merupakan kebenaran sebenar untuk membuktikan keesaannya, keadilannya. Itu saja dia punya tujuan dia. Allah nak memperkenalkan diri dia dengan kebenaran. Dia benar, dia buat untuk manusia itu cara kebenaran supaya manusia berfikir bahawasanya
Allah sajalah yang berkuasa dan sepatutnya Allah turunkan Al-Quran yang benar, sepatutnya mereka rujuklah yang kebenaran tadi pasal Allah saja yang mampu membuat sesuatu. Lepas tu dengan penurunan hak kebenaran ini supaya manusia berfikir untuk apa? Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, agar diberi balasan kepada setiap jiwa dengan apa yang mereka usahakan. Memandangkan kebenaran perkara-perkara ini, manusia perlu taat dengan Allah kepada perkara kebenaran tadi, maka atas dasar dia taat kepada perkara tadilah, maka Allah akan bagi balasan dengan dia. Tetapi kalau dia ingkar, dia degil, tidak sedar akan hebatnya Allah menurunkan Al-Quran yang hak, maka mereka akan cenderung pada buat perkara-perkara jahat tadi, tidak betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Untuk golongan-golongan ini Allah akan balas atas perbuatan dia tadi. Maka wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun atas Allah hukum mereka di hari akhirat nanti. Maknanya hukuman yang Allah, rahmat Allah di hari akhirat ialah berdasarkan mereka ikhtiar atas dunia. Mereka ikhtiar mereka atas dunia. Ayat yang ke-23 pun dalil akli juga. Bukan dalil akli ini, apa tu dipanggil ayat ancaman duniawi, ancaman atas dunia. Afara'aita man ittakhadha ilahu ha huwa adallahu afara'aita min ittakhadha ilahu huwa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Dengan yang demikian untuk bagi tahu golongan umat kamu wahai Muhammad, orang-orang yang tidak nak dengan kitab kami, segala tindakan dia berdasarkan ajaran tok nenek mereka agak-agak mereka nafsu saja, maka orang ini ialah orang yang bertuhankan nafsu itu sebagai tuhan dia. Sebab itu bila golongan Yahudi bila dimasuk Islam, dia pergi jumpa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, dahulu sebelum masa kami Yahudi kafir, dia kata, kamu mengatakan kami menjadikan ulama-ulama kami sebagai Tuhan, kami sembah ulama-ulama kami. Bila kami tak pernah sembah pun ulama-ulama kami. Itu tanya dia. Maka Nabi kata, adakah kamu ikut arahan dia ketika itu? Kami ikut. Jadi bila kamu ikut arahan ulama-ulama kamu, tapi dia menceritakan benda yang lari daripada kitab kami, maka itulah kamu sembah dia. Maka itulah hawa nafsu sebagai Tuhan juga. Kalau kita tahu dah amalan-amalan kita tak sama dengan Al-Quran, tak sama dengan hadis, tapi kita beramal. Beramal itu ialah hawa nafsu. Maka Tuhan kita ialah hawa nafsu. Tuhan kita ialah hawa nafsu. Maka kita patuh perkara-perkara tersebut. Kenapa kita patuh dengan hawa nafsu? Kita patuh dengan hawa nafsu ialah kerana Allah yang bagi hukum kita semacam itu. Pasal apa? Kita menjauhi Al-Quran, kita ikut hawa nafsu. Bila kita hawa nafsu, maka sabit dengan Allah nak balas, nak sesatkan golongan-golongan yang tak nak mengaji Quran ini. Allah letak dengan syaitan akan membisikkan mereka dengan mengikuti amalan-amalan hawa nafsu. Mereka akan tak nak buat perkara-perkara kebaikan, dan kalau mereka buat jahat sekalipun, mereka merasakan itu perkara yang baik. Itu maksud dia. Maka itu maksud ayatnya. Maka menjadikan hawa nafsu Tuhan yang dipatuhi, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa mereka tetap kufur ingkar. Dan ketika itulah bila mereka mengikut hawa nafsu, maka mereka mula rasa ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tahap kesesatan, tahap pertama. Mereka rasa betul ke tak betul ke? Pertama. Yang kedua, mereka mula merasakan ragu, mereka sesat. Mereka tak pergi belajar lah pasal mereka ragu. Bila mereka sesat, maka yang ketiga, mereka mula
melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ini sunnah, ini apa tu, ini tauhid. Mereka lawan, bukan. Inilah sunnah. Amalan-amalan mereka yang bercanggah dengan arahan Nabi pun mereka mengatakan sunnah. Amalan-amalan mereka yang bercanggah dengan arahan Allah pun mereka mengatakan tauhid. Sedangkan itu syirik. Ini mereka melawan. Mujadalah. Mujadalah ini ialah tahap kesesatan, tahap yang ketiga. Mereka merasakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dari segi iman ataupun amal, dari segi iman ataupun amal, dua perkara tersebut, maka mereka melawan. Maka itulah timbul tahap kesesatan. Tahap yang keempat, Allah hukum dengan golongan ini, iaitu apa dia? Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan ditutup untuk pendengaran mereka, hatinya, serta dia ada kelapisan penutup untuk penglihatannya. Hati dia tutup untuk perkara-perkara kebenaran yang Allah ceritakan, dia tak nampak. Sunnah yang benar pun mereka tak nampak. Mereka mengatakan, apa salahnya janji, masyarakat suka, mereka suka dengan itu. Mereka suka dengan hasil daripada majoriti manusia. Jadi mereka Allah tutup untuk Quran saja, tutup untuk kebenaran. Tapi untuk perkara-perkara dunia, mereka lah orang yang paling engkar, orang yang paling hebat atas perkara-perkara keduniaan. Mereka merasa bijak atas perkara-perkara dunia. Mereka lah menjadi sumber rujukan. Sedangkan perkara-perkara agama mereka tak ada. Tapi perkara-perkara dunia saja yang mereka nampak. Maka di sini faman yahdihim min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapa lagi, maka padahal mereka tidak punya sebarang pengetahuan tentang hal itu, maka hanya menurut sangkaan semata-mata. Itu ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24. Lantaran mereka kurang baca ayat-ayat Allah, lantaran mereka tak sebabkan mereka untuk orang kita lah, untuk orang Arab, mereka tak yakin adanya hari akhirat, maka mereka tak percaya dengan adanya hari akhirat. Untuk kita pula, untuk orang Islam pula, yang kita yakin tahu adanya hari akhirat, tapi kita tidak ada usaha ikhtiar nak berulang kali baca ayat, bertadabbur ayat-ayat Allah, keyakinan dengan hari akhirat kurang, maka kita tidak ada usaha ikhtiar nak pergi hari akhirat. Maka untuk golongan ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in huwa illa yadhunnun. Dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak punya sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata. Orang Arab jahiliah mereka mengatakan, hidup dan mati ini perkara biasa. Lepas hidup tua mati, hidup yang lain pula. Itu mereka jangkakan. Pasal mereka mengatakan, inilah apa dia? Alam. Hukum alam, kecil, besar, tua, mati. Kecil, besar, tua, mati. Setakat tu je. Pasal apa? Pasal dia tak ada akhirat. Dia tak baca kitab-kitab mengenai akhirat. Adanya hidup semula, adanya bangkit semula. Itu golongan tu. Golongan kita tahu ada betul, tapi tidak ada usaha ikhtiar tadi. Tak takut dengan adanya hari akhirat. Kita pun ala kadar saja. Tangguh. Okey, tunggulah, tak apa, sempat lagi. Kan aku ni kecil, lepas tua, lepas tu aku belum tua lagi. Dah tua pun, panjang umur lagi, sempat belajar. Ikhtiar tak ada, maka dia hanya menangguh-nangguhkan untuk kita. Ini teguran dia. Maka mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Sangkaan mereka sempat lagi, sangkaan tua boleh belajar lagi. Itu sangka. Orang Arab pula sangka hidup mati dah tak hidup dah. Sama saja. Golongan dua ni sabit dengan tak belajar Al-Quran. Sabit sama hukum dia, tetap degil dan jahil semua sekali. Dia pergi ke alam akhirat, Allah akan tak bagi rahmat dia untuk dapat syurga Allah untuk golongan-golongan ini. Ayat 25, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Apabila dibacakan ayat-ayat tentang kami tentang adanya hari akhirat,
adanya hidup sesudah mati. Tidak ada hujah bagi mereka untuk tolak. Kemudian mereka tak ada hujah. Selain mereka berkata, mereka mula lawanlah. Dia kata, kalau kamu kata ada hari akhirat, bawalah tu nenek kami dah mati tu cerita dengan kami. Bawa dia cerita dengan kami. Betul kalau dia mari cakap, oh betul anak adanya hari akhirat, akan jumpa dengan suratan amalan, ada alam seksa, alam barzakh, alam mahsyar, ada semua, kami akan ikutlah. Dia tuduh macam tu. Dia degil. Allah jawab dalam ayat lain, sama saja wahai Muhammad. Kalau kau bagi mukjizat pada kamu untuk mengeluarkan tok nenek mereka mati, hidupkan tok nenek yang mereka mati pun, mereka tetap degil juga. Mereka tetap mengatakan kamu ahli sihir juga. Sama, orang degil ini dia berhujah saja, tetap mereka menutup hati dia untuk menerima kebenaran Al-Quran. Ayat yang ke-26. 26 ke? Betul? Qulillahu yahyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Katalah wahai Muhammad pada orang Arab tersebut, ataupun pesan pada umat-umatmu yang hari kemudian, Allah yang menghidupkan kamu, kemudian ia akan mematikan kamu, bukan hidup sendiri, bukan mati sendiri, dan dia telah tetapkan kadar. Untuk kita ni, bagi tahu umat kamu kemudian ni, umur dia tu aku yang tetapkan. Bukannya ingatnya dia tua baru nak mati. Mungkin dia mati muda. Kalau mati muda tadi kamu kata sempat tangguh, tunggu. Setelah itu ia akan menghimpunkan kamu dalam keadaan hidup semula pada hari akhirat. Aku bangkit kembali kamu pada hari akhirat, iaitu hari yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan tengok ni, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Orang-orang yang kafir, orang yang Islam ini tidak mengetahui dari segi, tidak berusaha, tak takut untuk pergi pada hari akhirat, tidak ada membuat persiapan. Tidak mengetahui sini ialah kita tidak ada persiapan yang 100% nak pergi menemui Allah. Ala kadar saja kita ini. Cukuplah tu. Itu maksudnya ala kadar. Memadai dengan apa yang kita ada hari ini. Umur daripada umur 20 sampai tua pun sama saja bentuk amalan. Tidak ada peningkatan. Tidak ada berusaha nak menggandakan amalan-amalan kita di saat-saat yang Allah nyatakan ada keberkatan dia, umur dah tua ganda. Tak ada. Ala kadar. Walillahi, ayat yang ke-27, maka Allah ceritalah bab dalil ancaman akhirat, ayat takhwif ukhrawi. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yakhsarul mubtilun. Dan bagi Allah jua lah yang berkuasa pemerintahan. Allah lah raja langit bumi, Allah raja semua, Allah penguasa. Maka wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika berlakunya hari kiamat, maka yauma idzin yakhsarul mubtilun, ketika itu baru kita terasa rugi. Itu sepatutnya rugi itu sekarang ni. Kalau kita mengaji Quran, kita tak beramal, kita tak berikhtiar untuk ke arah memperbetulkan amalan, kita dah rugi dah sepatutnya. Tapi kita tak rasa rugi sekarang. Itu masalahnya. Pasal apa? Pasal syaitan tadi. Syaitan tadi kata tak apa, sempat lagi. Itu tak rugi. Sedangkan bila kita baca Al-Quran, dah rugi dah. Tapi Allah kata rugi dah sekarang, tapi tak nampak rugi. Tapi bila kita nampak rugi, Allah kata nampak rugi yauma idzin yakhsarul mubtilun. Bila kau mati, ketika itu aku zahirkan kerugian. Nampak azab, nampak betul suasana macam ni, bau zahirlah kerugian yang aku suruh kamu rasa dunia, tapi kamu tak rasa. Sekarang baru aku zahirkan, baru aku nampak. Di dunia syaitan yang tak nampakkan kamu rugi, rugi. Sebab tu kita cari untung, tapi kita nak rugi. Dalam ayat Al-Asr kita ceritalah manusia rugi dah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia memang semua manusia rugi, kecuali orang yang amal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan perkara-perkara kebaikan, itu tak rugi. Hari-hari baca Quran, hari-hari menyebar Quran, itu orang tak rugi. Yang lain rugi. Dan orang yang sabar dalam buat tadi. Sabar, penat ke letih ke, tetap mengaji. Penat letih tetap mengajar dan belajar. Sehingga mana? Sehingga mati. Wa tawassaw bil haqq. Sabar hingga
kematian watawasau bis sabr, hingga bersabar hingga Allah menjemput mereka, baru tak rugi. Jadi Allah kata mati saja, yauma idzin yahsarul mubtil, Allah akan zahirkan kerugian ketika itu pasal berpegang pada perkara-perkara salah atas dunia ataupun tidak ikhtiar nak pergi hari akhirat masa atas dunia. Maka Allah ceritalah ancaman dia, wa tara kullu ummatin jathiyah. Nama surah ni jathiyah. Jathiyah ini melutut. Wa tara kullu ummatin jathiyah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar kamu akan melihat semua manusia hamba Allah ini akan melutut. Kenapa melutut? Melutut ini ialah Allah nak kaitkan dengan dalam keadaan takut yang amat sangat. Melutut, duduk dengan lutut. Melutut, bukan bersila, bukan tasyik, bukan. Melutut, duduk macam orang salah. Kita tengok filem-filem perubah tu, orang, bila raja nak hukum dia, duduk melutut ramai-ramai. Melutut ramai-ramai diingkat, rantai leher, rantai kaki. Itu melutut. Melutut dengan penuh kecemasan. Ini jathiyah. Melutut dalam cemas dan menunggu panggilan. Menunggu panggilan. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalannya. Ini dua pandangan. Pandangan yang pertama, Allah akan panggil. Melutut, tunggu melutut. Tunggu hukuman. Tunggu yang pertama dipanggil mengikut anugerah kitab. Orang Islam kitab Al-Quran, awak panggil. Orang Nasara kitab Injil dipanggil. Orang yang Injil kitab Taurat, Yahudi, Taurat, Nasara, Injil. Tunggu panggil ikut kitab. Kitab ini sebagai bukti. Panggil kita, oh pola amalan kamu buat Quran kata salah. Quran sebagai apa tu? Pengukur, neraca. Quran akan menjadi saksi. Oh kamu tak baca, dibahas. Oh kamu semua salah. Tutup, right, pangkah. Itu pertama. Yang kedua, pandangan yang kedua ialah dia akan bangkitkan mengikut suratan amalan kita tadi. Suratan amalan apa-apa yang kita buat hari-hari tu, malaikat catat semua tu. Setiap ke, aduh ke, sakit ke, semua dicatat semua sekali. Dan panggil ikut suratan amalan tersebut, dua pandangan. Dan ini pun ketua dia Quran juga. Setiap perkataan yang Allah catatkan, oh kamu solat pukul 5 solat asar tadi, Quran jawab tak betul. Dia solat tak sama dengan yang kamu perintahkan dalam aku. Maknanya Quran akan menjadi neraca setiap amalan dan setiap akidah kita. Setiap amal dan iman, Quran akan menjadi saksi. Jadi bagaimana ketika itu kalau kita jauh dengan Al-Quran? Bagaimana kalau kita pernah dengar Al-Quran, tak pernah belajar Al-Quran, maka kita hanya beramal dengan tidak berdasarkan yang hak. Maka ayat ini amat mengerikan sesiapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai neraca kehidupan dia, tidak menjadi Al-Quran sebagai manual kehidupan dia. Pasal dia saksi nanti. Maka al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu dikerjakan, seperti mana yang disokong oleh kitab Al-Quran tadi. Nak memperbetulkan, Al-Quran akan betulkan. Pasal Allah dah turunkan Al-Quran sebagai amalan kehidupan kita. Tiba-tiba kita tak tengok benda ni untuk kehidupan kita seharian kita. Ayat 30, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman iaitu orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang yang menyeru hanya Allah saja. Sebagaimana tema surah ini, orang yang hanya beriman, hanya menyeru Allah semata-mata, berkata harap dengan Allah semata-mata, dan beramal soleh itu beramal seperti mana amal yang ditunjukkan oleh Nabi, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka dalam rahmatnya. Rahmat di sini kita kena tafsirkan rahmat syurga, pasal rahmat di hari akhirat. Kalau rahmat di dunia ialah dari segi kebaikan saja, rahmat sana rahmat syurga, maka Tuhan masukkan syurga. Yang begitu kemenangan besar. Zalika huwal fawzul mubin. Itulah merupakan kemenangan yang sejati. Dunia susah ke senang ke, itu ujian saja. Di sana terbongkar kemenangan besar ialah bila kita dapat rahmat Allah, dapat masuk syurga dia. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar. Ini ayat ancaman pula. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar,
Afalam takun ayati tutla alaikum. Tengok sama ayat berulang kali baca ayat ni. Adapun orang-orang yang engkar, orang-orang yang degil, orang yang buat banyak dosa atas dunia ni, apa dia? Maka mereka akan ditempelak. Mereka akan dihina ketika itu. Dan ditanya oleh malaikat. Allah akan perintahkan, malaikat tanya. Apa dia? Bukankah ayat-ayatku telah disampaikan? Tengok. Afalam takun ayati tutla alaikum. Bukankah atas dunia dahulu ada orang baca ayat-ayat kami? Tengok, Allah tempelak. Kamu masuk neraka jahanam ini, atas dunia dahulu kan ada orang baca ayat-ayat aku. Kenapa kamu tak faham? Kenapa kamu tak fikirkan? Tengok ayat dia, sabit dengan Al-Quran lagi, sabit dengan berfikir Al-Quran lagi, sabit dengan kena faham, sabit dengan bertadabbur Al-Quran lagi. Atas dunia dulu yang kamu dihukum sekarang pasal kamu engkar ini, tak ada ke orang baca? Bukankah ayat-ayat aku telah disampaikan oleh nabi-nabi aku dan orang yang penerus kerja-kerja nabi aku? Tapi fastakbartum, lalu kamu segera sombong, kamu tangguh, kamu sombong, kamu tak nak belajar, kamu rasa ilmu lain lebih penting lagi, berbagai-bagai alasan lah. 1001 alasan yang menyebabkan mereka tak mengaji Quran. Tu je punca dia. Sombong kategori tu. Tak belajar, sabit tak faham Quran saja, masuk kategori sombong. Pasal apa sombong? Pasal tak belajar, tak mungkin, tak faham pasal Allah mempermudahkan. Itu punca dia. Sombong kategori dia. Wa kuntum kama, maka kamu semua qauman akan menjadi kaum mujrimin, akan berdosa di atas kesalahan kamu. Pasal apa? Pasal kamu buat berdasarkan kamu syak saja. Setiap amalan kamu, setiap akidah kamu, hanya kamu berprasangka baik dan betul berdasarkan ajaran tok nenek kamu. Kalau tok nenek kamu salah, salahlah kamu. Kalau ustaz kamu salah, salahlah kamu. Kalau majlis masyarakat salah, salahlah kamu. Pasal kamu tak nak dalil dan bukti dalam penghidupan kamu. Ayat 32, wa idza qila inna wa'dallahi haqqan, dan dia kata kepada kamu bahawa inna wa'dallahi haqqan, sungguh janji Allah pasti benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat pasti berlaku, jangan ragu dengannya. Qultum ma nadri mas-sa'ah, dan tidak ada syak katanya, maka kamu berkata kami tak mengetahui hari kiamat itu. Kami ma nadri mas-sa'ah, kami tak tahu pasal hari kiamat itu. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu mustaqinin. Kami hanya mengira agak-agak saja sebagai sangkaan jua, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu orang Arab lah. Orang Arab, kami tak ada kitab, kami tak baca kitab, kami tak baca, kami tak tahu adanya akhirat. Kami syak sajalah. Untuk kita, kami tahu hari akhirat, tapi kami tak bersungguh-sungguh. Kami tak bersungguh-sungguh pasal apa? Pasal kami tidak ikhtiar, masih tangguh-tangguh, masih tunggu-tunggu. Itulah untuk orang-orang yang macam ibrah untuk kita lah. Untuk kita tidak berusaha nak rapat. Untuk orang yang tak tahu, dia tak ada kitab. Itu macam itu. Orang ada kitab, dia tak belajar. Orang yang tak ada kitab, dia jahil. Orang tahu kitab, dia sombong. Sama-sama. Hukumnya sama. Sabit dengan tak belajar, tak dengar kata-kata Allah juga. Masuk kategori sombong. Lepas tu, wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan ketika itu ternyata pada mereka kejahatan yang mereka telah lakukan. Baru tahu amalan-amalan mereka tak benar. Mereka menyeru juga selain daripada Allah, mereka minta syafaat juga kepada selain daripada Allah. Pasal apa? Pasal mereka mengatakan ketika itu orang yang mereka puja boleh tolong mereka. Rupa-rupanya mereka bertepuk sebelah tangan saja dunia. Pasal mereka tak faham Al-Quran kata fad'ullah ataupun fa'budillah ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka mengatakan apa salahnya seru juga kepada perkara-perkara yang lain. Mereka perapat dengan Allah juga. Wa badalahum sayyi'ati ma 'amilu haqq, telah jelas amalan mereka, kebenaran mereka pada hari ini, bihi mereka makanu bihi yastahzi'un, serta mereka diputi oleh azab yang mereka ejek-ejek. Maka yastahzi'un ni azab mereka pasal dunia dulu mereka ejek, dunia mereka tak belajar. Maka mereka tak belajar, mereka tangguh, mereka degil lah dunia ni, akan bertukar menjadi azab bila pergi ke hari akhirat. Itu punca dia. Maka akan bertukar segala tingkah laku dunia, di sana dia akan bertukar menjadi azab saja. Ayat 35, zalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Balasan buruk itu salah bertukar.
34. Waqilal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan dikata pada mereka, pada hari ini kami tak hiraukan kamu. Kamu menderita ke, kamu menangis ke, kamu makan, kamu macam mana, kami tak hirau dah. Kami tak kisah dah. Sebagaimana kamu tidak hiraukan persediaan untuk menemui kamu hari ini. Hari ini kamu tak hiraukan hari pertemuan hari akhirat. Kamu tangguh, kamu tak all out untuk kenal aku, untuk datang kepada aku. Maka kamu tak hirau aku. Tengok itu Allah kata. Kalau kita tak 100% untuk Allah masa dunia, kita tak hiraukan Allah. Tak hari-hari tengok Quran, bertadabbur Quran, buat amalan tu, tak hiraukan Allah. Maka bila pergi jumpa Allah, Allah kata, hari ini aku tak kisah, aku tak hirau pada kamu. Pasal dulu kamu tak hiraukan aku. Aku tengok Quran pun kamu tak mengaji kitab aku. Hari ini aku tak hirau pada kamu dah. Bahasa kita lah tu. Maka kamu tak ada persediaan untuk datang menemui aku. Itu punca dia. Kita tak 100% usaha ikhtiar nak datang menemui Allah. Dan tempat kamu ialah neraka. Wa ma'wakumun nar. Tempat duduk kamu ialah neraka jahanam yang amat-amat mengerikan, kekal selama-lamanya. Wa ma lakum min nasirin. Dan kamu tidak boleh siapa pun lagi yang boleh tolong kamu ketika itu. Kamu bergantung pada masyarakat ke, kamu pemalu dengan masyarakat ke, kamu terkesan dengan masyarakat ke, kamu buat bergantung hati perkara lain ke, sikit pun tak bertolong. Pasal apa? Hari ni yang bertolong kamu ialah aku saja. Tak bertolong. Pasal apa? Pasal kamu tak pedulikan aku masa dunia. Dengan tak peduli kitab aku, maka sekarang aku tak peduli dengan kamu, maka tangguhlah aku hukum kamu kekal selama-lamanya. Ayat-ayat ini amat-amat mengerikan pasal selama-lamanya. Kalau boleh Allah jauhi kita lah daripada perkara-perkara tidak memberi, tak hirau akan Allah, ala kadar dengan Allah. Bila ala kadar dengan Allah, Allah pun akan ala kadar dengan kita. Itu pegang ayat tu. Kalau kita ala kadar dengan Allah, tidak ada usaha yang 100% dengan dia, maka Allah pun gitulah dengan kita juga. Ingat lepas tu ayat yang ke second last, ayat yang ke 35. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Balasan buruk neraka jahanam yang aku sediakan kekal selama-lama ini, yang itulah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan kami sebagai ejek-ejekan. Kamu mempermainkan saja, kamu sebagai huzwa lah, sebagai permainan. Tak bersungguh-sungguh, tak betul-betul ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh kamu buat juga, Allah larang kamu buat juga. Allah suruh kamu tinggalkan, kamu tangguh-tangguh kamu, tapi Allah larang kamu buat juga. Betul mempermain, permain. Kalau tak permain ni, suruh terus buat, larang terus tinggalkan. Itu aku tak main, tapi ini main-main, menangguh-nangguh. Lepas tu wa gharratkumul hayatud dunya, kerana kamu telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Puncanya kamu ditipu oleh dunia, duk kejar dunia siang malam hingga lupa nak 100% untuk Allah. Tetapi apa maksud 100%? 100% ini walaupun kita kejar dunia, kita kena jadikan dunia nak pergi jumpa Allah. Bukan kata tinggal dunia. Zuhud ialah kita mengurangkan kepentingan dunia bila bertembung dengan kepentingan Allah. Bila kita habis waktu kerjanya, datang mengaji Al-Quran. Itu maksud dia. Ada masa cukup tempoh solat asar, solat zuhur. Itu maksudnya jadikan dunia untuk Allah. Duit lebih, gaji sikit, infak jalan Allah. Dah, tolong orang ini. Itu maksud jadikan dunia untuk Allah. Jangan bakhil ilmu ke, jangan bakhil duit ke dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bakhil, kita termasuk kita ditipu oleh dunia. Nak kita bakhil dengan Allah. Rumah Allah kita bakhil. Ada surau, ada apa, sangat bakhil kita nak bayar bil api, bil air kat surau. Bakhil. Pasal apa? Ini Allah terbakhil. Dah. Orang yang macam ini amat-amat berat tu. Pasal apa? Pasal kita sayang dengan dunia ni. Pasal kita dunia segala-galanya. Kalau aku bayar duit api surau, siapa nak beli susu anak aku? Saya akan duit lebih banyak. Saya akan duit tadi, dah dia guna untuk tukar sporing kereta ke, tukar lansi yang berkala-kala nak raya ke, beli baju-baju raya anak-anak ke. Sedangkan api surga dengan Allah surga pun tak nak bagi. Tak ada. Ini maksudnya menyintai dunia. Sepatutnya surga tak payah ada ni dah. Surga masjid ni tak payah ada peti cadangan, peti duit dah. Cukup bagi pasal apa? Rumah Allah. Inilah harta kita sebenarnya. Harta kita ialah harta yang kita infakkan untuk Allah. Harta yang kita tak infak itu harta pewaris dan harta
cacing, tikus yang makan kita tu. Dalam barzah tu, yang makan daging kita, yang makan daging tu, itu rezeki dia orang tu. Hak kita ialah hak kita infak untuk jalan Allah. Bukan untuk Allah. Allah kumpulkan sementara untuk ditukar menjadi syurga bila kita pergi ke hari akhirat. Ya. Ayat ni kita kena berlatihlah. Bila betul-betul sayang akhirat, jangan suka dengan dunia hingga kita bakhil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat di Mekah lagi, dia ambil hanya cukup je. Katakan dia ada 10 ringgit, makan dia 3 ringgit, 7 ringgit dibagi pada orang Islam yang lain untuk mengembangkan. Begitu sekali sahabat. Cuma bila dah pindah di Madinah, ada zakat, dia ada bayar zakat 1/40 tersebut. Tapi sahabat berlumba-lumba untuk infak ke jalan Allah. Pasal infak merupakan sayap mengukur tauhid kita. Infak mengukur tauhid kita. Apa lagi? Ayat yang ke 13. Sebab tu kalau kita baca surah-surah terakhir daripada surah Allah, daripada surah At-Taghabun, Al-Jumu'ah, Munafikin, semua surah 10 surah bincang bab infak jihad. Infak jihad. Bukan jihad pergi perang. Jihad untuk mengorbankan diri untuk berinfak ke jalan Allah. Jihad ni berapa ayat aja untuk perang. Kebanyakan ayat jihad ialah jihad kita berjuang untuk jalan Allah. Bagaimana kita melakukan pengorbanan tenaga ke, masa ke, duit ringgit ke, kesihatan ke untuk Allah. Itu jihad. Jihad kabira. Jihad yang besar ialah jihad yang ni. Jihad yang nak mengaji ayat Allah, menggunakan jalan infak tadi untuk jalan Allah. Itu jihad yang besar. Pastikan tauhid Allah berkembang. Itu maksudnya. Perang sekalipun, jihad ni pasal kenapa perang? Kenapa pergi perang? Pergi perang ialah untuk mengekalkan tauhid, untuk mengekalkan Al-Quran tu. Kalau tidak, tak perang. Kalau orang tu dah Islam, tak perang dia. Perang ialah nak memasukkan tauhid dalam orang tu. Daripada mana tauhid? Tauhid daripada ayat Allah. Itu maksudnya. Jadi kita mari infakkan surau pun sama juga, pasal bila kita infakkan surau, duit tadi digunakan untuk mengaji Quran, dibagi pada bayapi. Di mana rumah Allah ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi mengaji Quran dan hadis. Itu maksudnya. Lepas tu ditinta dengan dunia, maka fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Maka hari itu mereka tidak akan keluar pada api neraka jahanam, dan mereka tak diberi peluang untuk bertaubat, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menyesallah, menangis macam mana pun, mereka tidak akan dikeluarkan lagi, tidak ada ruang lagi untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka daripada neraka kekal selama-lamanya. Takut semoga Allah pilih kita dan keluarga kita dan jemaah kita semua untuk dilindungi daripada kejahatan api neraka, kengerian api neraka, insya-Allah. Ayat 36, falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Demikianlah, itulah ajaran dan peringatan Allah yang Maha Adil. Dan kita baca ayat ni, itulah peringatan-peringatan. Pasal kita baca peringatan, pasal kita dengar, kita faham apa di peringatan Allah. Maka falillahi, maka bagi Allah lah jua alhamdu rabbi, segala pujian, bagi segala pujian dia yang buat kita dan jaga kita, as-samawati wa rabbil ard, dan dia bagi Allah jualah yang segala pujian, dia di langit dan di bumi, Tuhan yang mentadbirkan langit dan mentadbirkan bumi dan mentadbirkan sekalian alam, rabbil alamin, Tuhan yang sekalian alam. Tidak ada tak ada lain melainkan di bawah penguasaan dia. Dia buat kita, dia jaga kita, dia urus tadbir semua kita dan sekalian alam. Kenapa kita tak nak rapat dengan dia lagi dengan mengikut segala suruhan dia, tinggal segala yang taat pada dia. Maka ayat terakhir walahul kibriya'u fis samawati wal ard, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya lah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi, fis samawati wal ardi. Lepas tu wahwal aziz, dan dia maha perkasa. Tengok ni, dia warning kita ni. Akulah paling berkuasa langit dan bumi. Aku kontrol langit bumi. Aku urus tadbir langit dan bumi. Tapi siapa aku? Allah nak kenal kita dengan dia kan? Akulah wahwal aziz. Akulah al aziz. Tanyalah, siapa al aziz ni? Al-Azizin, akulah maha perkuasa. Aku tak terkesan dengan kamu nak buat aku sikit pun tak terkesan. Tapi ingat,
Aku maha perkasa, aku akan tangkap kamu, aku akan hukum kamu, aku akan sumbat kamu kena ke jahanam kekal selama-lamanya. Aku tidak ada belas kasihan lagi kepada kamu sekali. Pasal aku sikap akulah Al-Aziz. Keras, kasar. Al-Aziz, sifat Al-Aziz, sifat keras, sifat syadid Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bila digunakan perkataan Aziz ni, gerun. Orang Arab Al-Aziz, masya takutnya. Kesannya tu. Kita tak ada apa rasa pasal kita tak bertak. Untuk hari ni dengan Al-Aziz, takutnya dengan Allah dia boleh hukum aku bila masuk. Kalau dia mati aku macam mana? Macam tu. Dia hukum aku macam mana sekarang ni? Aku tak boleh lagi. Jadi dengan Al-Aziz kita takut nak buat jahat pasal Allah tak perhati kita ni. Kita buat jahat, tuk dia mati kita. Kita buat, dia musnah kita. Pasal Al-Aziz. Dia tak terkesan Al-Aziz. Yang kedua, Al-Hakim. Walau bagaimanapun hamba, aku sifat lembu aku Al-Hakim. Aku maha bijaksana. Aku sayang dengan kamu, wahai hamba. Pasal aku buat kamu, aku jaga kamu. Aku nak bagi kamu dengan syurga aku. Tapi kamu tak nak, wahai hamba. Tapi dengan kebijaksanaan aku, wahai hamba, aku bagi peluang kau belajar ayat-ayat kami. Aku suruh kamu duduk dalam majlis-majlis ini. Pasal apa? Dengan kamu duduk macam ini, aku maha bijaksana. Aku nak kamu bertaubat. Bila kamu belajar ayat-ayat kami, kamu kenal kami, kamu bertaubat. Bila kamu bertaubat, aku ampun dosa kami. Dan aku tetap bagi syurga kamu pada wahai hamba. Itulah sikap Al-Hakim. Jadi, aku uji kamu dengan kesusahan. Aku uji kamu dengan kemewahan. Sejauh mana kamu taat dengan aku. Jadi bila kamu ikut dua perkara ujian ini, maka akulah maha bijaksana. Jadi tak timbul sekarang ini, kenapalah Allah tak bagi itu, kenapalah Allah tak bagi ini, pasal kita kenal dia maha bijaksana. Kalau kita frust, kalau kita nak marah, ingat satu je, Allah maha bijaksana, ada sebab Allah buat macam ni, dia sayang aku, dia nak bagi syurga aku. Kena zahirkan, masuk dalam kita ni maha bijaksana Allah. Setiap perkara yang berlaku adalah dalam urus ta'bir Allah. Untuk apa? Untuk letak kita ke syurga dia, bukannya untuk letakkan kita ke neraka dia. Itu punya hujah dia memperkenalkan dia Al-Aziz dan Al-Hakim. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.